Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini untuk penambahan sedikit mengenai perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, hari ini kita nak fokus kepada perkataan istimewa. Apa yang dinamakan sebagai perkataan istimewa di dalam perkataan pinjaman bahasa Inggeris? Okey, kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Perkataan istimewa. Apakah yang dinamakan sebagai perkataan istimewa di dalam perkataan pinjaman bahasa Inggeris? Jom kita baca sama-sama. Baik, perkataan ini hanya terdapat di dalam kata pinjaman bahasa Inggeris sahaja. Ia tidak berlaku pada ejaan Jawi yang lain. Okey, ingat tau, dia berlaku hanya pada perkataan pinjaman bahasa Inggeris sahaja. Okey, tak boleh eja benda ni, tak boleh guna ni dalam ejaan Jawi yang lain. Hanya bahasa Inggeris sahaja. Okey, anak-anak, jom kita lihat contoh-contoh perkataan. Perkataan istimewa terbahagi kepada dua. Yang pertama, huruf akhir dia KS. Yang pertama, akhir dia KS. Apa yang dikatakan sebagai akhir KS ni? Jom kita lihat contoh-contoh perkataan tersebut. Baik, perkataannya adalah seperti berikut. Jom kita baca sama-sama. Yang pertama, konteks. Konteks. Yang kedua, kompleks. Kompleks. Yang ketiga, facts. Yang ketiga, facts. Yang keempat, text. Text. Baik, ini adalah 4 perkataan yang biasa kita jumpa di dalam buku-buku tulisan Jawi. Okey, anak-anak. Okey, baik. Cara yang mudahnya ialah bagaimana kita nak ingat. Mudah ialah hafal. Itu lebih baik. Okey, apakah yang menyebabkan perkataan ini istimewa? Istimewanya apabila ia ditulis dalam tulisan Jawi. Jadi dia agak istimewa. Ini 4 perkataan yang ingat ya anak-anak. Okey, supaya kita dapat mengeja dalam Jawi dengan betul. Baik, jom kita tengok macam mana kita nak eja Jawi bagi perkataan konteks. Baik, konteks. Okey, ini yang menyebabkan dia adalah istimewa. Sin ini yang hujung ni, huruf S ni diasingkan daripada perkataan ini. Itu yang menyebabkan dia adalah istimewa. Satu lagi, dia dieja mengikut huruf. Eja ikut huruf. Okey, macam kaf jadi K jadi kaf, O jadi waw, kan? Macam tu ejaan dia. N jadi nun, T jadi ta, I jadi ya, K jadi kaf, S jadi sin. Jadi dia dieja ikut tulisan rumi. Okey, ikut tulisan rumi. K jadi kaf, O jadi waw, nun jadi N. Macam saya terangkan tadilah. Okey, jadi yang menyebabkan dia istimewa ialah huruf S yang di hujung diasingkan. Jadinya dalam tulisan rumi, dia tak ada masalah. Dia memang duduk dekat. Okey, bila nak tulis dalam Jawi, dia kena asingkan. Kenapa diasingkan? Kerana nak bagi memurnikan bacaan itu. Okey, contoh kalau kita letak, sebab kaf dengan sin bukannya kata sombong ustazah, kenapa tak lekatkan sekali? Okey, kerana memang begitu ejaannya. Kalau kita letak sekali, dia akan jadi kontikas. Kontikas tak ada makna. Apabila dia diasingkan, kita dapat tahu, oh ini konteks. Okey, jadi boleh faham anak-anak? Okey, sekarang jom kita lihat bagaimana kita nak eja perkataan istimewa ini yang kedua. Okey, jom kita lihat. Baik, sama juga dengan kompleks. Okey, sama juga dengan kompleks. Apa yang istimewa? Biasalah huruf S ini diasingkan daripada sin ini diasingkan daripada huruf kaf. Memang diasingkan. Ingat, ini untuk bahasa Inggeris je. Untuk tulisan lain tak boleh tau. Baik. Okey, ini akhir dengan KS, kaf dan sin ini kena diasingkan. Baik, jom kita lihat macam mana kita nak eja perkataan yang seterusnya. Okey, kita lihat facts. Okey, facts. Kenapa facts ini tidak mengikut dia punya tulisan ustazah? Tak cukup bilang ni. Kenapa tak ada huruf A? Okey, ingat tak ustazah ajar dahulu? Apabila di tengah-tengah perkataan ini terdapat huruf huruf A ni, makanya dia akan dipotong bila dieja dalam Jawi. Itulah disebabkan dia bunyi begini. Dia akan bunyi facts. Okey, facts. Sama juga S dia akan diasingkan, iaitu sin dia akan diasingkan daripada perkataan ini. Okey, baik. Jom kita lihat kepada perkataan seterusnya. Okey, seterusnya adalah
tax. Okey, sama juga dengan tax, C-nya juga diasingkan daripada perkataan tag ni. Okey, dia akan jadi asing. Sebab dia KS berakhir dengan KS, jadi kaf dan sin tidak disambungkan. Jadi begitu anak-anak. Okey, ini untuk bahagian pertama yang hurufnya berakhir dengan KS. Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada bahagian yang kedua, iaitu huruf akhir dia adalah NS. Apakah huruf-huruf yang berakhir dengan NS? Jom kita tengok sama-sama. Baik, ini adalah perkataan-perkataan yang berakhir dengan NS. Okey, jom kita baca sama-sama dengan Ustazah. Perkataan pertama, ambulance. Ambulance. Okey, yang kedua adalah variance. Variance. Yang ketiga adalah science. Science. Okey, ambulance ini, ambulance lah yang bawa pesakit tu. Variance ini adalah istilah matematik. Nanti awak akan jumpa dan akan belajar pada satu hari nanti. Okey, sains ni juga adalah subjek yang biasa awak belajar kat sekolah lah. Itu sains. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak eja perkataan-perkataan istimewa ni dalam Jawi. Okey, kita mulakan dengan ambulance. Kita lihat dahulu ambulance ada 3 suku kata. Yang pertama ambulans. Okey, ambulans. Jadi ambulance dia ada 3 suku kata. Ini yang pertama, kedua dan ketiga. Baik, ingat tak Ustazah ajar? Okey, dekat sini dia tak ikut ejaan satu persatu. A alif, mim ba, mim apa, m mim. Dia tak ikut perkataan Rumi ni. Kerana apa? Kerana dia ada huruf alif kat ujung ni yang menyebabkan dia perlu digugurkan ketika mengeja. Ni lans. Ni apabila macam ni kita kena buang huruf A ni, kena buang. Tu yang jadi ejaan ambulance begini sahaja. Okey, ejaan dia tak ada alif kat sini. Awak jangan pandai-pandai bubuh alif dekat lam ni. Okey, jadi salah. Dia jangan bubuh A ni gantikan kat sini. Jangan. Okey, sebab ni Ustazah dah ajar apabila dia adalah suku kata, satu suku kata ni ada alif di tengah-tengah, kena buang. A dia ni kena buang. Okey. Okey, kalau dah faham, awak kena hafal ya. Barulah awak tahu dan dapat eja dengan betul. Okey, biasalah huruf sin ini diasingkan daripada ambulans kerana apabila kita sambungkan dia akan jadi ambulans. Ambulanas tak tahu apa benda tu. Okey, jadi bila kita asingkan kita tahu dia adalah ambulans. Okey. Okey, jom kita pergi kepada ejaan yang seterusnya. Okey, yang kedua adalah variance. Okey, yang ketiga adalah variance. Okey, variance ini jom kita tengok berapa suku kata variance. Variance ini suku katanya ada 3. Pertama variance. 1, 2, 3. Okey, variance. Okey, jadi kita eja ikutlah satu-satu. A alif. Eja satu-satu. Okey, tapi bila sampai huruf yang terakhir, huruf C-nya perlu asingkan. Okey, ingat anak-anak, ini adalah perkataan istimewa. Nak tak nak kena hafaz. Okey, baik. Yang seterusnya ialah science. Okey, science. Okey, ini adalah ejaan science yang awak belajar kat sekolah tu. Jadinya science, ejaan dia begini. Jangan tanya kenapa, tak payah tanya. Eja je lah macam ni. Jadi, awak akan dapat ejaan yang betul. Okey, kalau awak sambung dia akan jadi sinus. Tak betul lah tu. Okey, jadi kalau sains dia akan menyampaikan makna yang tepat apabila dia diasingkan. Jadi beginilah perkataan-perkataan yang terdapat di dalam perkataan istimewa dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, Ustazah rasa cukup dulu setakat ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dan mengenali perkataan-perkataan yang lebih banyak lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.